Biasa. Solo Pertama kali. Pertama kali. Ya, ya. Dulu ada lalu sini tapi tak masuk. Oh, ini hari ini baru masuk ya. Mana? Mana? Okey, alright, kita boleh bergerak ke sebelah kiri. Belum lagi ni kan. Okey, tadi guys boleh berdiri di hadapan saya dari sebelah kiri hinggalah ke sebelah kanan. Boleh ambil tempat masing-masing. Okay, so first of all, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izzuddin, panggil saya Din saja. Dah cukup. Baik, saya tugas anda semua pada jam 2.30 petang. Right. Actually, saya kena bagi safety briefing kat luar. Tapi panas kan, kita bagi kat dalam. Right. So, pertama sekali, anda tidak boleh menanggalkan topik keselamatan sewaktu berada di dalam kapal korek. Anggap saja seperti saya di sini. Okay. So, ke mana saja saya pergi, anda boleh ikut dalam satu grup. Kita akan bergerak. Okay, so ini checkpoint pertama kita. Sebalik kita akan bergerak ke hadapan kapal dan cross ke sebelah kanan hinggalah ke jambatan ini semula. Kita hanya ada satu saja jalan masuk dan jalan keluar, hanya melalui jambatan ini. Alright, untuk parents saya bawa anak-anak, saya harap kalau boleh pegang tangan anak. Jangan biarkan dia berjalan seorang diri. Sebab dalam kapal ni, mesti kapal ni adalah kilang sebenarnya. Okay, akan ada peralatan-peralatan yang sedikit berkarat ini. Dan juga pagar di bahagian tepi ni agak sedikit luas, warna kuning. So, dia boleh terjatuh dalam air. Air di sini sedara 5 meter, so tolong hati-hati. Dan juga kalau anda berjalan, tolong pastikan langkah anda kerana akan ada mooring wire dan juga kayu. Kami cuba kekalkan keaslian kapal ini. Right? Okay, so boleh saya mulakan? Sebelum saya mulakan, saya nak beritahu bunyi-bunyian yang anda dengar ni datang daripada speaker actually. Ini adalah soundscape ataupun macam sound effect. Jangan terkejut bunyi-bunyi dia pelik. Alright? Okay, so pertama sekali, kenapa kapal ini dipanggil sebagai kapal TT5? Why they call this dredge as TT5? Okay, TT5 itu adalah kod untuk kapal ini. And every dredge in Malaysia, we have their own code based on area. Semua kapal di Malaysia mempunyai kod masing-masing berdasarkan kawasan. Sekarang ni kita berada di kawasan Jalan Tanjung Tolam. Masih lagi dalam kawasan Batu Gajah. Okay, Tanjung Tolam, we make it as a short form, TT. 5 adalah nombor kedatangan kapal ini ke sini. Ini kapal yang kelima datang ke kawasan Tanjung Tolam. Very easy. Sangat-sangat mudah. So actually we got 7 dredge on this area. Kita ada 7 buah kapal di kawasan ini sebenarnya. TT1, TT2, TT3 hinggalah ke TT7. Tetapi sayangnya 6 buah kapal telah dibuka dan dijual. Hanya TT5 saja randomly diselected to be preserved on this area. Kita preserve kapal ni supaya golongan-golongan muda ataupun youngers boleh belajar tentang kapal korek ni. Instead of just look inside the textbook, selai dua line tak cukup. Kita bisa tengok dan mendengar daripada guide tour guide sendiri tentang bagaimana kapal ini berfungsi dan sejarah kapal korek ni. Alright? So asal-usul kapal TT5 ni datang daripada England. Ini British made. Daripada England dimanufactured oleh Dorman UK dan didesain oleh F.W. Kane and Son Company. Ini adalah company British yang mendesain kapal korek ini. Setelah kapal ini siap di England, dia akan bawa ke Malaysia parts by parts and then perlu dipasang. Untuk pasang kapal korek ini agak lama mengambil masa 18 bulan ataupun 1 tahun setengah baru komplit. Sebab dia datang macam Lego. Kita kena pasang satu-satu baru siap. Kalau sebuah macam ni kita nak tarik daripada England ke Malaysia, saya tak tahu guna apa. Kalau melalui laut, mungkin dia akan merosakkan sikit kapal korek ni. So that's why pieces to pieces dia akan assemble. Okay, kapal ini bukanlah kapal yang besar. Ini adalah medium size of dredge. Okay, bukanlah kapal kecil juga. Alright, ada 3 kategori size untuk kapal korek. Small, which is daripada 3,000 tan hingga 4,000 tan. Okay, medium 4,000 hingga 5,000 tan. Large
5,000 ton and above. Itulah prosedur dia size. Untuk kapal TT5 ini is a 4,500 tons. Capabilities of digging about 33 meters or 100 feet. Right? Biasanya British yang kita tahu dia guna Imperial. Dia guna kaki, dia guna pound. Sebab itulah untuk saiz kapal ni agak sedikit berbeza. Dan kedalaman dia pun agak sedikit berbeza. Kalau kita convert kedalaman dia dalam unit metrik 33 meter. Kalau unit Imperial foot 100 kaki. Alright? Okay. Daripada 1938 hinggalah 1982 di mana kapal TT5 ini terpaksa ditutup disebabkan kejatuhan harga biji timah. Bukan sebab biji timah habis. Saya tahu ramai yang confused. Biji timah ni ada lagi ke tak? Of course, itu memang ada. Kita stop disebabkan kejatuhan harga saja. Bukan disebabkan biji timah habis dan sebagainya. Right? So, apa yang penyebab utama harga biji timah ni boleh drop? Antaranya yes, of course is a demand. Permintaan. Kerana permintaan dahulu biji timah ni kebanyakan dibuat food container ataupun tapue. Kemudian tapue dan juga military weapon. Military weapon such as bullets. Bullets tu kebanyakan dicampur leading alloy. Okay? Adalah campuran timah. Sebab itulah demandnya sangat tinggi. Dan harga biji timah mencecah sehingga 20,000 USD untuk satu tan. Itu sangat-sangat mahal. Okay. Sekarang 2023 masih lagi maintain 20,000 USD. Okay. Tetapi 20,000 USD 2023 dengan 20,000 USD 1960 berbeza. Sangat-sangat berbeza. Kalau nak stable 300,000 per ton, yes. Harga tu masih stable. Okay. Untuk 2023. Itulah perbezaannya. Alright. So, dan a new invention yang boleh menggantikan timah. Instead of kita gunakan timah sebagai bekas makanan, zaman sekarang orang tak guna timah. Orang panggil tapue, lasti. Betul? Mak-mak marah kalau anak nak tinggal tapue kat sekolah. Kegunaan dia, kalau zaman dulu kita tak tukar peti ais, biasa dengan timah. Letakkan saja makanan tu dalam suhu bilik, dia akan elok. Takkan ada masalah. Ibarat seperti ais lah. Sebab orang dulu tak banyak peti ais betul. Sama sekarang plastik letak peti ais, tak ada masalah. Itu yang menggantikan dia. Right? Itulah antara. Okay? So, di Malaysia kita ada 123 buah kapal korek. Sangat banyak. Paling banyak. Sebab itulah zaman dulu, okay, Ipoh antaranya dipanggil sebagai City of Millionaire. Sebab tu dulu kita ada logo bisnis tu. Itu melambangkan orang Ipoh antara yang pertama pakai kenderaan bisnis. Carrying cycle zaman dulu. Ini antara kesan-kesan dia untuk sekeliling, untuk setempat. Itu antaranya, right? So, sambil itu kita boleh bergerak ke hadapan. Saudara boleh tengok mesin-mesin di sebelah kiri saya ini. Mesin ini adalah mesin water pump. Penggunaan mesin ini untuk menyedot air di dalam kolam dan dibawa naik ke atas untuk kita membasuh, mencuci mineral. Kaedah mencuci itu masih lagi kita gunakan sampai ke hari ini. Okay, this one is an electric power station. Okay, for this electric power station sebenarnya bukanlah dari zaman 1938. Ianya daripada tahun 1963. Kenapa 1963? Asalnya kapal korek TT5 ni dia menggunakan tenaga wap atau steam engine untuk generate power dalam kapal. Right? 1963 British datang semula untuk bina semula kapal ini. Daripada steam engine ditukar kepada elektrik. So gunakan elektrik lebih mudah ya. Switch on saja mesin yang ada, terus boleh digunakan. Steam engine ni ada satu part kita panggil sebagai boiler dan ianya sangat bahaya. Perlu penjagaan yang rapi. Kalau tak dijaga boleh meletup. Satu kapal ni akan hilang. Itu sangat-sangat bahaya boiler. Kapal-kapal laut steam banyak lagi gunakan. Sangat bahaya. Right? Okay. Awas ya. So you guys boleh tengok dalam gambar yang kamu sediakan sini. Ini adalah poster ataupun kedudukan kapal sewaktu ianya beroperasi. When it's operating, it will be like this. Okay.
Ini adalah kawasan digging section termasuk dengan rantai ni. Okey. Rantai ni terdiri daripada bucket. Bucket tu adalah scoop dia. Okey, yang berada di depan tu adalah spare bucket. Right? Sama saiz. Right. So bucket ini dicantumkan satu persatu hinggalah menjadi sebuah rantai yang lengkap. Bagaimana kita sambungkan bucket ini? We use a bucket pin. Okay, tengok rantai basikal atau rantai motor, dia ada pin. Betul? Pin itu yang akan memegang antara satu sama lain. Sama seperti bucket ni. Dia ada satu pin, dia akan selakkan di celah-celah bucket tersebut untuk memegang menjadi sebuah rantai. Okay? So we need 115 buckets to be connected. Tanpa kita pasang dia. Right? Barulah dia akan menjadi sebuah rantai yang lengkap. Okay, right now dia punya positioning ni sedang mengorek. Kalau sekarang, kalau tuan-tuan dan puan tengok, sekarang ni dalam rest position ataupun parking. Dia naik ke atas. Okay? Semua bucket ni berada di atas sebenarnya. Right? Yang ini berada di bawah. Di tengah-tengah ini, sebenarnya terdapat satu besi yang panjang untuk hold the rotation while it's digging. Besi itu adalah ni, kita panggil sebagai ladder, tanggul. Nampak besi yang panjang ni. Tak dilukis dalam gambar ni. Right? So, untuk mengoperasikan kawasan kapal ini, ada tiga kawasan. Okay? First is the digging section. Okay? Digging section khas untuk kita mencari biji ataupun memooring. Right? The second section is a mooring wing section. Mooring wing section untuk mengawal pergerakan kapal. The third section will be a treatment plant area. This one is a treatment plant. Treatment plant ini terdiri daripada trommel screen, primary jig, secondary jig, dan juga antaranya adalah storage. Okey. Trommel screen khas untuk kita menghancurkan mineral. Bukan kita eliminate kita nak hancurkan menjadi pieces ataupun biji. Biji is a form dan some sand disebut macam pasir. Itu kita bagi sebagai biji. Right? Dia akan dihancurkan di dalam screen ini. Trommel screen ini berbentuk silinder dan ianya akan berputar. Di atasnya ada 8 high pressure water jet yang akan menembak untuk menghancurkan mineral. Okey? Dan di keliling skrin ini mempunyai lubang kecil sebesar 1 inci hingga 2 inci. Fine and medium. Lubang itu adalah laluan untuk mineral jatuh ke bawah. Mineral ni berat walaupun sebiji tulang ayam saiz dia sama 1 kilogram untuk timah. Okey? 1 manci sapi 1 kati. 1 tin susu 5 kati. Beratnya sangat berat sebab dia ada density yang tinggi berbanding pasir. That's why dia akan jatuh ke bawah, masuk ke dalam primary jig. Primary jig ni adalah mesin ayak ataupun shaking table. Right? Dia akan bergoncang ke kiri dan ke kanan. Jadi sewaktu ianya bergoncang, air di dalam mesin tersebut akan berkocak. Okey? Dia akan bergerak. Berlaku je pergerakan. Bila air ini bergerak, pasir akan terapung ke atas. Okey, kerana pasir sangat-sangat ringan. Dia akan mengikut pergerakan air tersebut. Tetapi untuk mineral, dia akan terus tenggelam ke bawah. Okey, itulah cara paling mudah. Konsepnya sama macam mendulang. Okey, pernah tengok orang mendulang? Okey, kita ambil dulang, kita ayak dulang. Bila kita ayak, air di depan akan masuk. Di belakang biasanya kita akan buang. Okey, kita ayak dulang, ayak, kita tengok. Pasir tadi akan perlahan-lahan ataupun sedikit demi sedikit akan terkeluar daripada dulang ke bahagian belakang. Disebabkan pergerakan aliran air keluar dan masuk tadi. Itulah cara orang dulang. Tetapi untuk mineral, dia akan stuck in the middle. Selagi dia berat, dia akan stuck. Dia tak akan terkeluar. That's why kebanyakan kita guna dulang kayu lebih bagus. Kalau untuk gold mining, memang ada dulang besi. Dan dia ada sedikit macam bertumpuk, berlubang sedikit. Itu beza sedikit lah. Biasanya ni kami guna dulang kayu. Kayu jelutung. Lebih sesuai, lebih mudah untuk kita buat. Dan di bahagian belakang ni hanyalah waste area. Semua sisa pasir, batu, kayu ditolak keluar daripada kapal. Dia tak akan simpan dalam kapal untuk waste. But for mineral, dia ada tempat simpan which is a storage area. Storage area ni lah tempat di mana mineral semua disimpan. Dia akan diletakkan di sini.